Okey, tajuk yang terakhir dalam bab 7, 7.3, kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Okey, kita lihat yang pertama iaitu kepentingan sungai. Okey, yang pertama kepentingannya adalah penjanaan kuasa hidroelektrik. Jana kuasa hidroelektrik ialah pembekal sumber tenaga elektrik yang utama di Malaysia. Itu maksud penjanaan kuasa hidroelektrik. Jana kuasa hidroelektrik dapat dibina kerana terdapat sungai-sungai yang beraliran deras. Sebagai contoh, empangan Palagus Sarawak dan juga empangan Kenering di Perak. Itu adalah kepentingan sungai yang pertama. Okey, kepentingan yang kedua adalah sumber pengairan. Air sungai menjadi sumber pengairan utama bagi kegiatan pertanian seperti penanaman padi. Sungai Muda Kedah, iaitu terletak di Kedah, dijadikan rancangan pengairan untuk penanaman padi di dataran Kedah Perlis yang membolehkan padi ditanam sekurang-kurangnya 2 tahun, 2 kali setahun. Okey, ini contoh dia terletak adanya tali air yang memudahkan kegiatan penanaman padi. Okey, kepentingan yang ketiga pula adalah kegiatan domestik. Air sungai dijadikan sumber air untuk kegunaan domestik. Tahu maksud domestik? Domestik tu maksudnya aktiviti harian kita. Di rumah, untuk mandi, untuk membersihkan badan, untuk mencuci pakaian. Itu maksud domestik. Antara sungai yang membekalkan sumber air untuk kegunaan domestik ialah Sungai Pahang, Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan. Okey. Kepentingan yang keempat pula adalah sebagai sempadan semula jadi. Terdapat beberapa batang sungai di Malaysia menjadi sempadan negeri dan sempadan antarabangsa. Sebagai contoh, Sungai Bernam ialah sempadan antara negeri Perak dan negeri Selangor, manakala Sungai Golok ialah sempadan antarabangsa antara Malaysia dengan Thailand. Okey, yang kelima, sungai adalah sebagai sumber protein. Kita tahu sungai ini banyak membekalkan sumber ikan air tawar. Contohnya, ikan lampan, ikan tilapia, patin, jelawat dan kelah. Sebagai contoh, Sungai Kinabatangan, Sungai Beruas dan Sungai Endau. Ada banyak lagi lah sungai yang ada sumber protein. Ini sebagai contoh sahaja. Okey, kepentingan yang ke-6 iaitu pengangkutan dan perhubungan. Beberapa batang sungai di Sarawak dan Sabah dijadikan jalan perhubungan antara kawasan pedalaman dan bandar. Sebagai contoh, Sungai Rajang dapat dimudiki sehingga ke Kapit di pedalaman Sarawak. Okey, dan yang terakhir, kepentingan sungai adalah sebagai rekreasi dan pelancongan. Beberapa batang sungai di Malaysia berarusan deras, cetek dan jernih serta sesuai dijadikan kawasan rekreasi. Contohnya, Sungai Melaka yang terkenal dengan aktiviti rekreasi river cruise, manakala Sungai Sedim, Kulim di Kedah dan Sungai Kiolu, Tamparudi, Sabah terkenal dengan aktiviti meredah jeram iaitu water rafting. Okay, ini adalah aktiviti meredah jeram. Okey, seterusnya yang kedua adalah kepentingan tasik. Okey, ada beberapa persamaan dan juga perbezaan kepentingan tasik dan juga sungai. Okey, yang pertama adalah untuk kegunaan domestik, sama juga dengan kepentingan sungai. Tasik dia membekalkan sumber air untuk kegunaan harian kepada penduduk setempat. Sebagai contoh, penduduk setempat di kawasan Tasik Berapahang menyalurkan air dari tasik ke rumah untuk kegunaan harian. Okey, yang kedua, penjanaan kuasa hidroelektrik. Tasik dan sungai juga dijadikan tapak untuk menjana kuasa hidroelektrik kerana tasik mempunyai takungan air yang banyak dan juga beraliran deras tadi. Sebagai contoh, empangan Temenggor di Perak, empangan Murum Sarawak dan empangan Kenyir di Terengganu. Okey, ini adalah contoh empangan Temenggor di Perak. Okey, kalau kita tidak ada tasik dan sungai yang beraliran deras, kita tak dapat menjana tenaga elektrik. Okey, yang ketiga, rekreasi dan pelancongan. Tasik dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Contohnya, Tasik Chini.
Tasik Berak, Tasik Kenyir, Tasik Titiwangsa dan Tasik Putrajaya. Okey, ini adalah contoh Tasik Titiwangsa di Kuala Lumpur. Okey, kepentingan yang terakhir adalah sumber protein. Tasik membekalkan sumber air tawar kepada penduduk setempat. Keadaan habitat semula jadi air tasik yang masih terpelihara membolehkan pembiakan pelbagai jenis ikan air tawar. Sebagai contoh, Tasik Berak kaya dengan pelbagai spesies ikan air tawar seperti ikan bawang, ikan harwan, ikan lampan dan sebarau. Okey. Seterusnya kita lihat imbas kembali bab yang ketujuh tadi. Yang pertama, cikgu ada menyentuh mengenai pandang darat fizikal sungai yang terbahagi kepada 3 peringkat fizikal iaitu hulu sungai, tengah sungai dan hilir sungai. Okey, kemudian yang kedua, sungai dan tasik utama di Malaysia. Okey, kita lihat sungai. Sungai Pahang adalah sungai terpanjang di semenanjung Malaysia. Sungai Kidamatangan, sungai terpanjang di Sabah. Sungai Rajang pula adalah sungai terpanjang di Malaysia. Bukan hanya di Sarawak tapi di Malaysia. Okey, kemudian tasik semula jadi. Okey, ada 3 iaitu Tasik Chini, Tasik Berak yang terdapat di Pahang dan juga Logan Bunut yang terdapat di Sarawak iaitu di Tenggara Miri tadi. Okey, seterusnya tasik buatan ada 2 iaitu Tasik Kenyir di Pahang dan juga Tasik Temenggur. Okey, yang seterusnya tajuk yang terakhir adalah kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Kepentingan sungai adalah yang pertama sumber pengairan, yang kedua sumber protein, yang ketiga sumber semula jadi, yang keempat kegiatan domestik, yang kelima pengangkutan dan penghubungan, yang keenam jana kuasa hidroelektrik dan yang terakhir rekreasi dan pelancongan. Okey, kepentingan tasik pula ada 4 iaitu sumber protein, yang kedua kegunaan domestik, yang ketiga jana kuasa hidroelektrik dan rekreasi dan pelancongan. Sebagai kesimpulannya, kita perlu bersama-sama memelihara sungai dan tasik di negara kita. Sungai dan tasik banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.